Okey, Assalamualaikum. Kami daripada Kumpulan 4. Kami akan mempersembahkan naskah Anak Tanjung karya Nordin Hassan bermula daripada babak 15 hingga babak 21. Nama saya Muhammad Adam Muhammad Razi daripada FF234. Dan saya Nur Awada binti Muhammad Nur Effendi, FF234. Saya Nur Fatini binti Muhammad Nur dari FF235. Dan saya Adibanu Fatini binti Syarifuddin dari FF235. Babak 15. Kau kata tadi Brown baik hati je. Kalau begitu, kau boleh pergi duduk di rumah dia. Duduk dengan dia. Mewah. Aku ni apa sangat? Apa yang ada? Jangan-jangan anak yang kau kandung tu bukan anak aku. Sahab. Sapura, lupakan saja apa yang dikatakan oleh Sahab. Fikiran dia bercelaru tu. Sangat bercelaru. Abang Sahad Syak yang bukan-bukan. Tergamak dia menghalau saya. Tuan Brown tu memang baik hati. Dia yang selamatkan saya daripada tangan Sabu Shah. Saya nak pergi dari rumah ni, Maksud. Kenapa sampai macam ni, Sapura? Kau tak usah peduli dengan apa yang dikatakan oleh Sahab. Lagipun, rumah ni rumah Maksud, bukan rumah Sahab. Selepas kematian mak dia, Maksud lah yang jaga dia. Maksud jentik pun tak pernah Maksud sayang dia sama macam Maksud sayang anak-anak Maksud. Abang Sahab pandang saya jijik. Sebab tu dia suruh saya keluar daripada sini. Dan dia tak nak saya jadi isteri dia lagi. Saya malu, Maksud. Sebab tu saya nak keluar. Engkau nak ke mana, Sapura? Cuba fikirkan anak dalam kandungan kau tu. Saya nak ke rumah Kak Iyam. Rumah tu pun tak jauh dengan rumah Brown. Dan senang saya nak pergi kerja. Bila saya dah bersalin nanti, Kak Iyam boleh jaga anak saya. Selagi saya ada kerja, bolehlah, Maksud. Bersabarlah ya, Sapura. Saya rasa terhina sungguh, Maksud, dengar kata-kata Abang Sahab. Kalau saya tak miskin begini, Sapura tak payah kerja di rumah Brown. Tak jumpa Sabu Shah. Tak cuba orang menjamah dia. Kalau saya tak sakit-sakit, bolehlah pergi ke laut lebih kerap lagi. Saya sungguh daif. Saya telah merosakkan kehidupan Sapura. Jadi, kalaulah Sapura tak puas hati, tak senang, nak hidup dengan lebih mewah, barangkali saya patut biarkan dia. Saya rasa kerana saya daif dalam segala-galanya, saya telah hilang Sapura. Walaupun dulu dia pernah berkata, dalam malam yang sebegini, saya sedar abang terapung di laut. Tebar, ikan berkilau disentuh cahaya lampu tunggang. Pohon doa supaya angin lembut menggayakan perahu selaku bertahmid. Syukur di atas kurniaan rezeki yang halal. Kalau boleh, saya ingin bersama abang. Janganlah ribut hendaknya. Saya menanti abang pulang, ya. Saya kepunyaan abang dan saya tak nak apa lagi. Babak 16. Sahab teringat. Bunyi rebana dan suara beramai-ramai. Koreografi bagi kumpulan rebana. Sapura sebagai pengantin sedang disambut ke rumah Sahab. Sahab tiada di situ. Sapura diletakkan di belakang basikal berhias. Sebuah payung melindunginya daripada panas. Segala-galanya paling sederhana. So, orang-orang yang mengikuti pengantin tadi termasuklah Mat Nur Boosted dan Chart Square. Orang-orang perempuan di rumah Sahab sibuk menyiapkan itu dan ini. Letak kerusi berhias untuk bersandingan. Riuh rendah, latah dan lain-lain. Beras kunyit ditabur air mawar disiram. Yang berikut adalah orang-orang yang datang sama. Mereka ini akan dijemput menelpon tawar nanti.
Okey, sekarang Majlis Syaf ditunggu-tunggu dengan besar hati menjemput saudara-saudara berikut untuk menepung tawar pengantin. Dipersilakan Nana Babji, Kedai Emas. Oh, tu dia. Oh, hok paling taat sekali ngeboh dia. 20 tahun duduk hijau kedamah tu. Tak rajin ada cuy. Bagi pun tak cilih. Loh, aku ingat dia ni tokai kedai mah. Pagat rupanya. Hei, Sekarang saya persilakan Cik Dembeng. mana? Hmm. Aku pernah dengar nama Cik Dembeng ni. Aku ingat Hmm. dia ni orang besar dalam bank lah. Entah tak apa dia. Kenapa? Pagat juga. Aduh, dah. Okey, sekarang dipersilakan Cik Mat Tauqir Getah. Hak ni lagi satu. Hmm. Rupa-rupanya. Driver tokai getah. Allah mu ni. Mu ingat Cik Mak tu sendiri kau tokai ketuh. Mana ada orang Melayu lagu tu. Mami Cik Ma Doktor. Hak ni. Mu kenal tak? Ini. Hak ni aku tahu. Dia ni cleaner kat klinik doktor tu. Dulu pun aku ingat dia doktor. Tapi doktor aku tahu, doktor Melayu sorang je. Siapa pula? Ni, Dr. Arif tu. Orang besar Melayu. Concealer tu. Aku tak tahu. Pak Wan Teh Municipal. Aku pernah dengar nama doktor tu. Yang tu doktor betul you know? Hok lain sepung ngamu ngaku je. Mu, short square. Aku? No bastard. Gagah bunyi no. Nenek. Sekarang saya persilakan Lebay Kudus untuk membacakan doa selamat. Makna masa hang kahwin dulu kan lagu mana? Oh, masa tu tak boleh nak oyak. Aku naik kereta kuda. Orang panggil kereta bogi. Kaki liling, kiri kanan. Ni, Semerak Haji Syamsuddin Atabusi awak bawa. Bukan orang biasa-biasa weh. Orang mahabir duduk depan sekali tu. Supu nak terbalik lah kapur makan. Kira ramai sungguh lah no. Orang putih ada. Ni, buah aku dari Boston Co ada. Toke-toke ada. Ceti pun ada. Pok aku ya, aku sorang je anak dia. Jadi dia nak buat ni lah, beg buah besar-besar kat kapur makan tu. Biar puas hati. Memang puas hati sungguh lah weh. Dia ya, kita ni anak Tanjung. Aduh lah pening kepala aku. Lagu mana? Tuan aku, Mr. Maguire, dia habaq dekat aku. Boy, saya mau bawa boy pergi tengok negeri saya, Scotland. Boy boleh masak makanan macam sini punya, kasih kawan-kawan saya rasa. Tunggu lagi. Aku pun ikutlah tu aku pergi Scotland tu. Ya Allah, negeri apa? Dia punya lah sejuk sampai aku rasa tak ada hantu boleh hidup tau. Baik aku tak kahwin dengan perempuan Mak Saleh tau. Orang-orang kat sana semua panggil aku Mr. George Square. Syok sungguh. Debem. Orang pergi belakang lah tu. Gigi. Jom. Kas. Lagi nasi minyak kita habis. Jom. Jom. Babak 17. Flashback habis. Sahak termangu seorang. Tersenyum singkat. Masuk Cina Lang Tintang sambil bermain banjonya. Dia berhenti bila sampai dekat Sahak. Oi Sahak, apa bikin duduk sini satu orang? Bagaimana malam ini bosan? Balik awal. Ya, lagi gelap cerita tentu tak laku. Sahak pilih satulah. Aku tak ada duit bosan. Alah, berapa lu ada lah. Sikit pun. Sikit lah.
Sikit sangat Poseng. Kasihan kau. Tak apalah. Aku pun bukan nak pergi mana-mana. Dah lewat orang pun sudah tak ada mah. Baiklah, mari sini. Cerita ini boleh jadi ada baik. Kamu dengar ya. Dulu dalam sebuah istana ada seorang panglima. Nama dia Wang. Sangat berani. Sana perang, sini pergi perang. Pasal dia banyak taat sama raja loh. Tapi raja lah macam tak nampak itu punya orang. Panglima ni, wah, pangkat pun tak ada naik mah. Semua ni ada pasal satu orang besar. Wah, banyak busuk hati banyak jahat punya orang. Ada, tapi ada satu perempuan. Wah, banyak cantik. Dia anak orang besar. Dia suka sama itu Panglima Wang. Tapi Panglima Wang pun suka itu sama perempuan. Bila busuk hati itu dapat tahu. Dia cakap sama itu raja pasal itu perempuan cantik. Raja pun mau tengoklah perempuan cantik. Raja pun suka dan ambil sama itu perempuan. Banyak malu. Satu hari dia jumpa satu orang tua. Janggut dia banyak panjang. Orang tua itu kasihan sama Wang. Dia kasih tahu Wang, satu rahsia. Dalam hutan ada satu pokok mati. Tiap-tiap malam ada satu ular banyak besar datang bawah itu pokok. Dia kasih keluar dia punya geliga. Wah, banyak terang. Sakit mata mau tengok. Wah, binatang lain pun ada datang pasal itu geliga banyak terang. Itu ular makan semua binatang. Lepas itu dia telan balik dia punya geliga. Dia pergi dari situ. Yalah, sudah kenyang, hati senang, baliklah tidur. Lepas tu siapa-siapa ada itu geliga. Wah, dia boleh jadi banyak kuat, banyak kaya. Tapi satu orang pun tak ada berani lawan sama itu ular. Tapi Wang esok malam dia masuk hutan. Dia jumpa satu itu pokok mati. Wah, Wang pun panjat sama itu pokok. Dia tunggu ular itu datang. Dia tunggu ular itu datang, kasih keluar dia punya geliga. Wah, banyak terang punya. Wang banyak pandai. Dia kasih turun itu tanah liat. Tutup itu punya lubang. Sama geliga itu. Semua jadi gelap. Tak nampak apa. Itu ular. Sudah pening pusing-pusing cari dia punya geliga. Tapi tak ada jumpa mah. Pusing-pusing. Lepas itu ular itu mati. Esok pagi Wang baru turun. Dia baru turun cari dia punya geliga. Wang terus berubah jadi banyak kayak kawin itu banyak perempuan. Dia dapat lawan itu sama raja dulu. Wang kan sudah menang sama raja. Sekarang Wang sudah jadi raja. Sudah kaya. Oi, Sahak. Hui. Ya? Lo. Cerita sudah habis Banyak belangan. Poseng. Satu hari nanti baru lo tahu apa lo punya cerita sudah bikin sama saya. Banyak-banyak terima kasih Poseng. Banyak terima kasih. Nah, lo ambillah semua. Ambil. Banyak sangat. Kau tak mau. Dah simpan sikit lah. Poseng. Satu hari nanti kita akan jumpa. Sekarang saya mau tinggal di tempat. Lu mau pergi mana? Belum tahu lagi. Tinggal di sini tak ada guna. Semua orang pandang dah banyak sama saya. Saya semua kurang. Satu hari ni baru dia tahu. Di sini dah tak ada apa-apa lagi bagi saya. Tapi Poseng, jangan kasih tahu lain orang ya. Lu mau pergi mana? Itu Sapula. Macam mana? Aku tak mau Sapura lagi. Dia dah buat aku malu. Poseng, kau jangan tahu lain orang ya.
rumah pergi cari geliga kah? Oh, babak 18. Sapura di rumah Kak Iyam. Mereka sedang berbual. Buku apa tu Sapura? Buku Indonesia. Dah 2 kali saya baca ni. Di mana kau dapat? Buku Hamzah. Dia bawa balik dari kolej dia dulu. Perempuan yang tulis buku ni kak. Perempuan? Cerita apa tu? Macam-macam lah. Termasuk apa orang perempuan boleh buat untuk bangsa dan negara. Perjuangan orang perempuan mendidik anak supaya jadi baik dan kasih kepada tanah air. Oh. Kita manalah boleh buat semua tu kan? Ish, kenapa pula tak boleh Kak Yam? Kak Yam rasa nombor 1, tak ada pengetahuan. Nombor 2, tak ada kebolehan. Nombor 3, Ish. tak ada masa, miskin tak tu? Kita ni kena banyak baca Kak Yam. Tanya orang lah kalau tak tahu. Saya ni pun dulu selalu tanya Hamzah tu. Banyak buku yang dia bawa balik dari Tanjung Malim yang saya baca. Kau bolehlah Sapura. Anak pun tak ada. Ish. Bila saya baca buku ni kan Kak, saya rasa nak buat semua benda lah. Kalau tak, rasa hidup ni kosong je. Amboi. Kau nak buat apa? Saya kalau boleh nak jadi penulis, jadi pengarang. Banyak benda yang orang perempuan boleh buat Kak. Jangan cukup umur je nak kahwin ni. Sampai mati pun duduk kat ceruk dapur tu. Kau nak suruh orang buat apa? Bukanlah semua mesti keluar rumah Kak. Tapi semua patut cari pengetahuan. Baik di sekolah, di surau, kat mana-mana pula. Sapura rasa kan, pengetahuan ni buat hidup kita lebih bererti. Bukanlah saya nak cakap orang-orang perempuan ni tak ada pengetahuan. Tapi banyak benda lagi kita boleh buat Kak. Itu sebablah kau baca buku tu kan? Ha? Hari tu, Brown nampak saya baca buku ni. Dia tanya saya suka ke baca buku. Rumah dia pun ada banyak buku. Tapi semua dalam bahasa Inggeris. Dia bagi pinjam dekat saya sebuah buku tentang belajar bahasa Inggeris. Kadang-kadang dia pun banyak tolong saya. Boleh jadi kalau ada orang sampai perkara begini dekat Sahak kot. Itulah Sahak tak suka kau berkawan dengan atau bekerja dengan si Brown tu. Tapi dia tak mahu kata yang dia cemburu. Ish, Brown tu baik Kak. Dia tak pernah lah berkelakuan tak senonoh kat saya. Dia memang nak tolong saya Kak. Dengar ni. Pasal apa dia nak tolong kau kalau tak ada udang di sebalik batu? Dia lelaki Sapura. Tak ada isteri sebab tu. Akak dengar Dia tu dah ada teman perempuan. Perempuan Melayu pula tu. Perempuan Melayu? Iya Kak. Perempuan tu mengaji kat England. Nama dia Hani. Nama dia Hani. Anak konsilor Sabu Shah yang kacau saya tu dulu. Sabu Shah tak tahu ke? Entahlah saya Kak. Kadang-kadang Hani tu datang dengan bapak dia. Kami semua ni kena panggil dia ma'am. Dia sendiri yang suruh Kak. Perempuan Melayu tu? Suruh panggil ma'am? Iya. Dia khabar pula dekat si Rashid Reba tu. Tak lama lagi dia nak kahwin dengan Brown. Kira dia ni Darling Brown lah. Mungkinlah. Hari tu dia ada datang kat belakang. Dia tengah baca buku. Dia tengok saya lah. Tengah baca buku nak belajar bahasa Inggeris. Dia tanya saya nak pergi England ke? Dia peli saya Kak. Masa tu Brown datang. Brown ajak dia masuk dalam cepat-cepat. Lepas tu sambil masuk dia gelak kuat-kuat. Esok tu pula Brown panggil saya. Dia minta maaf dengan kelakuan Hani tu. Saya terkejut lah sebab Brown minta maaf. Sapura. Ya. Maksud ada benda nak bagi tahu kat kamu ni. Apa dia maksud? Sahak dah tinggal kat kampung kita. Dia tak bagi tahu ke mana dia pergi.
Dia hanya tinggalkan secepis surat untuk Hamzah. Katanya tak usah cari dia lagi. Pada kau Sapura, dia kata dia ceraikan kau. Kahwinlah dengan sesiapa yang kau suka. Ya Allah, Kak. Mari kita masuk dalam. Babak 19. Hamzah akan memberi ceramah kepada satu kumpulan. Audiens menjadi kumpulan ini. Badrul Shah duduk bersama audiens, begitu juga penonton. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan berpeluang mendengar ceramah daripada Saudara Hamzah. Ada di sini mengenali Saudara Hamzah? Saudara Hamzah merupakan mendapat latihan di Sultan Idris Training College di Tanjung Malik. Tak payahlah saya panjang-panjangkan cerita lagi. Sekarang saya persilakan Saudara Hamzah. Terima kasih kursi majlis. Okay. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang sedang menghadapi satu masalah, iaitu tidak adanya mata Melayu yang berani dan cekap dalam menentang mata yang lain dalam majlis-majlis undangan negeri. Saudara Ibrahim Yaakob ada menulis dalam surat khabar tentang peranan wakil-wakil Melayu dalam majlis-majlis ini. Beliau berkata, satu perkara yang sungguh menyedihkan adalah tentang sikap wakil-wakil Melayu ini. Mereka sebegitu lemah. Setengah daripada mereka telah bertahun-tahun mewakili orang Melayu. Tetapi suara tak pernah kita dengar pun. Adakah mereka adalah orang yang bertanggungjawab? Buat apa mereka dipilih? Adakah kerana hidup mereka senang untuk dicucuk? Tak berupaya, tapi mahukan kedudukan yang tinggi. Yang rugi, siapa? Rakyat jelata. Bila ada orang kata negeri ini bukan negeri Melayu, semua diam. Baru-baru ni, saya ada terlibat dalam satu kejadian dengan seorang kaunselor Melayu ni. Dia yang bersalah. Dia tetapi digunakan orang putih, kawan baik dia, untuk tangkap saya. Nasib baiklah orang putih itu akhirnya panggil saya untuk buat selesai. Saya dah pun beritahu Mamat Tambi. The Pinin Bilik Association pun sedia nak bantu saya. Jadi, kita hendaklah cari jalan supaya manusia jenis ini tidak lagi mewakili kita. Kami telah berhubung dengan Persatuan Al-Ikhwan, Al-Masakin dan The Pinin Association, juga dengan Kesatuan Melayu Muda. Saudara, minta maaflah saya nak mencelah sikit. Okay. Saya berpendapat di majlis macam ni bukannya tempatnya saudara nak menjatuh-jatuhkan nama bangsa Melayu ya. Saudara sendiri pun orang Melayu. Saya ni datang ke sini dengan hajat yang lain. Tiba-tiba terpaksa dengar kata-kata yang tak sedap ni. Apa yang saudara kata tadi patut disensorkan. Saudara patut hati-hati ya. Maafkan saya. Apa nama saudara? Nama saya tak penting. Nama saya tak penting ya. Nama saya tak penting. Kenapa saudara nak tahu nama saya? Saya ni datang bukan nak berkenalan dengan saudara. Dan orang macam saudara ni saya tak nak kenal. Woi. Orang yang menjatuhkan maruah bangsa sendiri. Woi. Kalau saudara tak ingin berkenalan dengan mereka dan kalau tak boleh mendengar kata-kata yang benar, saudara boleh pergi dari sini. Boleh pergi. Jangan hendak mengganggu majlis ini. Sabar. Saudara berdua. Dah. Saya tak nak dengar semua benda ni Saya tak nak dengar. Okey? Siapa pemuda tadi? Saya tahu dia. Nama dia Badrul. Nama penuh Badrul Shah. Bapa dia Sabu Shah, seorang kaunselor. Sabu Shah. Patutlah pun. Saudara-saudara sekalian, saya minta maaf atas apa yang telah berlaku tadi. Kita berhenti minum sekejap ya. Lepas itu kita sambung semula. Terima kasih. Babak 20. Sabu Shah, isterinya, anaknya Aman Shah dan Hani duduk hendak makan minum. Dua orang gaji berdiri menunggu. Mana Badrul?
Dia kata kita makanlah dulu. Dia lambat sikit. Oh. Bagaimana dengan printing mesin kau tu? Dah sampai? Belum lagi Abah. Bulan depan sampailah. Oh. Abang cakap sampai bulan lepas. Yang buat lambat tu pasal mari dari England. Oh, Biar lambat sedikit tak apa. Orang putih kita boleh percaya. Kalau dia orang kata baik, mesti baik. Abah kau ni. Kalau British, semuanya baik. First class gitu kan. Kemudian, takkan nak beli printer mesin daripada Jepun? Tak sampai setahun. Beli barang-barang British. Biar sapu tangan pun. Printing machine ni buatan Japan Abah. Aman Syah, dengar baik-baik. Jerman ke Perancis, asalkan buatan Eropah, Abah okey. Tapi British lah yang paling baik. Jangan lupa. Orang Cina yang mula-mula sekali buat printing ya. Betul. Tapi lepas tu tak maju. Cuba tengok India. Katanya dulu lebih civilized daripada orang-orang Inggeris. Tapi cuba bandingkan India dengan Great Britain. Is the quality, the caliber of the people that counts. masa Hani kat England dulu. I was treated like a real lady. Orang putih pun tahu menghormati orang perempuan. Balik kat sini. Hello everybody. Sorry, Badrul lambat sikit. And how are you abang? Alhamdulillah. And you? Saya khabar baik. And I have a good news. Good news? What? Yes. Mulai esok, saya adalah Inspektor Badrul Shah bin Sir Sabu Shah. Wow. Congratulations, Inspector Badrul. Thank you. Besar tanggungjawab tu Badrul. Abah, what do you think? Abah dah tahu kau dapat kerja tu. Mr. Brown, hari tu dia ada juga masa saya interview. Dia pun baru jadi Superintendent of Police, bukan? Brown tu pandai ambil hati orang Cina, orang Melayu, Hindu, Serani, semualah suka dekat dia. Abang jumpa dia kat sini dulu. Ingat tak? Of course abang ingat. Kami bercakap pasal politik masa tu. Oh ya. Yeah. Bercakap tentang politik baru timbul satu hal. Ada ni seorang cikgu, nama dia Hamzah. Bagi syarahan. Badrul pun ada sama. Dia kata kaunselor-kaunselor Melayu ni tak layak jadi wakil orang Melayu. Tak pernah dengar suara, buat hangat kerusi je. Dia cikgu. Apa yang dia tahu tentang politik? Abah dah jadi kaunselor bertahun-tahun. Abah tahu apa yang orang Cina mahu. Orang Hindu. Abah kenal banyak orang putih. Cikgu Hamzah tu, dia kenal siapa? Bukan Cikgu Hamzah yang kata-kata semua tu. Orang lain yang tulis dalam surat begitu. Abah tentu tahu kan ada orang yang dah kata melayani bukan hak Melayu. Orang Melayu dah mula bimbang. Takut tenggelam nanti. Aman Syah, kau sendiri orang surat khabar. Perkara-perkara macam ini jangan terbitkan. Sebenarnya Abah, surat khabar saya lah yang katakan semua ini. Kau biar orang mencerca Abah kau. Nama Abah pun tak ada dalam surat khabar tu. Bukan Abah seorang sahaja kaunselor Melayu. Memang ada yang tak berguna lagi. How dare you? Mama, saya balik dulu. Aman Syah sekarang lain sangat. Sejak jadi orang surat khabar. Hari tu, lama dia cakap dengan mak pasal nasib orang Melayu. Pasal British semua. Malam tu kan, Rawan dia jemput makan malam. Tapi dia tak pergi. Merasa kan
Dia tak berapa suka lah dengan orang British. Abah kau pula terlalu orang putih sangat. Macam mana mereka nak setuju? Madrusyah. Nama dia Cikgu Hamzah ya? Ya, kalau tak salah Hamzah bin Marzuki Abah. Okey. Esok pagi Abah jumpa Superintendent of Education. Dia ada dekat sini. 2 hari yang lalu Abah kenal orang putih ni semua. Biar Abah ajar Cikgu Hamzah tu. Dia nak jadi hero sangat kan? Dulu, masa dia tolak Abah jatuh sampai patah kaki tu kan. Kita sebenarnya patut ajar dia Abah. Tapi Brown tak bagi. Suruh buat selesai. Jadi dia dah naik berani. Nak cuba lagi. Kau tengok Badrul, apa Abah kau buat nanti. Kau tengok. Babak 21. Sapura agak kelainan sekarang. Lebih percaya kepada dirinya. Dalam adegan ini, dia sebagai chorus dan juga melaksanakan role playing, bercakap kepada audiens. Satu petang, masa saya di rumah Brown, dia panggil saya naik ke beranda. Dia suruh saya duduk. Saya kata, tak apalah. Dia suruh duduk juga. Kemudian dia berkata, Sapura, dengar baik-baik apa yang saya nak cakap. Perkara ini masih sulit. Jangan beritahu kepada sesiapa pun. Perang dunia boleh sampai ke Melaya. Sapura, saya tak ada ibu bapa. Yang ada cuma makcik saja. Saya terpaksa balik ke England. saya tanya Brown, bila dia nak balik? Dia kata tak lama lagi. Kemudian Brown kata, Saya sangat-sangat berharap hendak bawa Sapura bersama saya ke England. Sebagai isteri saya. saya terkejut sungguh. Tak terkata apa-apa. Kemudian kata Brown, Rashid ada beritahu dia, Abang Sahak dah cerai saya. Jadi tentu tak ada masalah lagi. Saya berkata kepada Brown, cukuplah dengan pertolongan Tuan selama ni. Tak payahlah sampai nak kahwin dengan saya. Sapura, jangan salah faham. Saya kasih pada Sapura. Dan lepas perang, kalau Sapura mahu, kita boleh datang balik ke Malaya. Tuan, saya kata, apalah yang ada pada saya ni. Tuan seperti raja, saya pula seperti hamba. Kemana pun pergi, hamba juga. Jangan kata begitu. Jangan merendahkan diri sangat. Di negeri Tuan, saya akan dihina. Di negeri saya pula, saya akan rasa malu. Malu? Malu berkahwin dengan orang putih? Ya, saya ni anak nelayan. Biarlah saya tinggal sebagai anak nelayan. Shh. Jangan buat keputusan lagi. Fikir habis-habis dulu. Tiba-tiba, kereta Hani meluncur masuk. Saya berkata kepada Brown, Mem Hani dah datang tu. Bukankah dia datang sebagai tunan tuan? Kata Brown, dia memang tak berminat hendak berkahwin dengan Hani. Dan dia hendak putuskan hubungan mereka. Tiba-tiba, Hani datang ke belakang. Matanya merah kerana menangis. Bila dia pandang saya, dia berkata, kau perempuan tak sedar diri. Nak kahwin dengan orang putih konon. You slut. Dan dia terus keluar tergesa-gesa. Saya tak tahu apa yang dikatakan pada waktu tu. Rupa-rupanya slut bermakna perempuan yang menipu, membuat angkara dan kotor. Agaknya Brown tak khabar yang saya enggan berkahwin dengan dia. Hani sungguh marah. Kerana Musihat Sabur Shah, Hamzah nak ditukar sekolah. Dia dihantar jauh. Hamzah terus letak jawatan. Dia dapat kerja di Pejabat Surat Khabar Aman Shah. Pada mulanya, Hamzah tak tahu Aman Shah tu anak Sabur Shah. Tapi bagaimanapun, mereka jadi kawan baik. Perjuangan yang sama. Hamzah jadi ahli Kesatuan Melayu Muda.